Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah mendapatkan modul WhatsApp Leads Blueprint. Okay, saya nak terangkan modul WhatsApp Leads Blueprint ni saya buat khas untuk business owner ataupun product owner. Tak kisahlah anda business menjual produk ataupun servis yang anda dapatkan jualan melalui leads generation. Maksudnya anda memerlukan leads untuk close. Maksudnya sama ada anda ada sales team atau anda sendiri yang close sale. So modul ni sesuai untuk siapa? So modul ni saya buat sesuai untuk apa juga produk yang anda jual dan apa juga servis yang anda buat. Tak kisahlah produk tu harga 100, 200, 300 ataupun servis anda tu harga dia 3,000, 4,000, 5,000. Right. So dalam modul WhatsApp Leads Blueprint ni saya bahagikan kepada dua bahagian yang penting lah. Yang pertamanya kita akan belajar macam mana untuk mendapatkan qualified leads. So saya kongsikan dengan tuan-puan qualified leads ni apa. Qualified leads ni adalah leads yang memang sesuai ataupun leads yang memang memerlukan kita punya servis ataupun produk. Sebagai contohnya, selama ni tuan-tuan buat iklan dah dapatkan leads, ada leads yang tak berkualiti. Maksudnya kat sini tuan-tuan dah spend banyak masa layan leads tu, WhatsApp leads tu, last dia tak berminat ataupun dia tak sesuai untuk dapatkan produk tuan-puan. Sebab tu bila kita generate leads, kita kena kenal pasti sama ada leads ni betul-betul leads yang kena dengan produk atau servis kita ataupun tidak. Kat sini kita akan belajar macam mana kita nak mendapatkan qualified leads daripada kempen Facebook Ads yang kita run lah. Yang keduanya kita nak belajar macam mana kita nak bina satu skrip jualan yang boleh memaksimumkan tuan-puan punya closing rate. Right, so kat sini kita nak belajar flow macam mana kita nak menjual, macam mana nak membina skrip jualan dalam flow tersebut, macam mana kita nak handle rejection dalam WhatsApp. Okay, semua tu saya akan detailkan, saya akan kongsikan dalam modul WhatsApp Leads Blueprint ni lah. Alright. Tapi sebelum tu, kalau anda belum lagi join kita punya group support, tuan-tuan boleh join saya punya Telegram ni lah. So boleh pergi kepada link yang saya bagi bawah tu atau boleh terus scan pada QR code yang saya bagi ni lah. Okay, komponen penting dalam WhatsApp Leads Blueprint ni saya pecahkan kepada 3 bahagian lah. So modul yang pertama kita akan buat sedikit kira-kira. Maksudnya kita akan buat sedikit persediaan dan pengiraan kos iklan. Sebab apa penting pengiraan kos iklan ni? Sebab bila kita buat leads generation, benda yang paling kita kena jaga adalah kos per leads itu sendirilah. Dan kos per leads tu dia tak semestinya murah dan tak semestinya mahal. Ikut kepada harga produk ataupun servis yang tuan-puan tawarkan. Ada produk ataupun servis yang kos per leadsnya yang okey RM5. Lebih pada RM5 dia akan rugi. Ada juga produk atau servis yang tuan-puan buatkan kos per leads yang okey adalah RM30. Right? Contohnya tuan-puan jual servis yang harga dia RM1,000, RM3,000. Yang tu kita kena buat kira-kira lah. So termasuk juga kos pengiraan berapa closing rate yang sesuai, cara penetapan harga produk, supaya bila kita buat iklan tu, kita run kempen marketing yang kita jalankan tu berada dalam keadaan profit. Sebab ada juga klien-klien saya yang saya bantu mereka troubleshoot apa masalah mereka. Kadang-kadang diorang ni ada sale yang banyak, tapi disebabkan mereka tak jaga few cost dalam kempen pemasaran dia, menyebabkan profit dia tu menjadi sangat-sangat nipis lah. Itu pada modul pertama. Kita nak tengok macam mana kita nak dapatkan kos-kos pemasaran lah. Maksudnya kita nak buat penetapan kos-kos pemasaran supaya kita ready. Sama ada kempen yang kita run tu berada dalam keadaan menguntungkan ataupun kempen yang kita jalankan tu dia berada dalam keadaan tengah loss lah. So bila loss, apa nak buat? So nanti saya terangkan apa topik yang ada dalam modul 1. Dan pada modul kedua, kita akan bina skrip jualan. Alright, so kat sini kita bina skrip jualan dan kita belajar apa nak troubleshoot nanti. So itu pada modul kedua, dan pada modul ketiga baru saya akan kongsikan
tentang benda-benda teknikal. Benda-benda teknikal macam mana cara untuk kita dapatkan leads yang kita panggil qualified leads lah. Lead yang betul-betul kualiti untuk datang kepada produk ataupun servis yang kita tawarkan melalui teknik leads filtration. So kat sini kita akan kongsikan, saya akan sharekan pada modul yang ketiga. Tapi sebelum anda sampai kepada modul ketiga, make sure anda selesaikan dulu modul yang pertama dan modul yang kedua lah. Alright. So kita tengok pada modul pertama, persiapan dan pengiraan kos iklan. Apa kita nak sembang dalam topik ni? Yang topik pertama adalah kita nak buat pengiraan kos marketing lah. So kat sini kebiasaannya bila anda nak buat Facebook ads, kat sini anda akan mengeluarkan kos. Jadi bila anda mengeluarkan kos, anda kena buat kira-kira lah. Kira-kira daripada berapa target profit yang anda nak dapatkan. So kita breakdown daripada berapa target profit yang anda nak dapatkan kepada berapa jumlah jualan yang anda perlukan untuk dapatkan profit tersebut. Daripada situ kita akan pecahkan lagi kepada berapa cost per leads yang sesuai untuk bisnes anda. Okay, seterusnya kita nak tahu juga berapa closing rate yang okey untuk anda maintain supaya kempen pemasaran anda tu berada dalam keadaan profit lah. Alright, itu topik yang pertama. Okay, seterusnya topik yang kedua adalah kita nak buat pengiraan commission sales team. Okay, untuk dalam modul ni saya bercerita tentang sales team yang tak ada gaji basic. Sebab apa yang saya buat selama ni adalah sales team saya bekerja secara remote dan mereka lebih prefer untuk bekerja 100% dengan commission dan bonus. Topik kedua ni saya akan kongsikan cara saya sendiri untuk penetapan commission sales team dan macam mana pembahagian bonus supaya sales team ni bekerja dalam keadaan mengejar sesuatu. Itu adalah pada topik yang kedua. Topik ketiga, ini adalah topik yang bagi saya penting untuk kita monitor perjalanan kempen marketing kita setiap hari. Jadi kat sini apa format daily reporting yang wajib ada setiap hari. Sebab apa saya bawa topik ni? Sebab kebanyakan klien yang saya jumpa sebelum ni, bila kita tanya tentang, bila kita minta dia punya daily reporting, weekly reporting, monthly reporting, benda tu tak ada. So bila benda tu tak ada, kita tak tahu kempen marketing kita tu pada setiap hari berada dalam keadaan rugi ke, berada dalam keadaan break even ke, berada dalam keadaan profit. So jadi daily reporting ni sangat penting lah untuk kita monitor Facebook ads kita tu tengah okey ataupun tidak, sales team kita tu tengah profit ataupun tengah loss. Itu pada topik yang ketiga nantilah kita akan kongsikan. Topik yang keempat, kita akan tengok bila berlaku kita dah buat pengiraan cost marketing tadi, maksudnya kita dah ada plan. Tapi bila benda tu dah berjalan, dia jadi lari daripada apa yang kita sasarkan. Contohnya kos pengiklanan lari, closing rate lari. So macam mana kita nak review the whole structure dalam marketing tu, the whole structure dalam kempen yang kita jalankan tu, dan macam mana kita nak troubleshoot. Apa benda yang kita nak buat kalau cost per leads dah mula mahal? Apa kita nak buat bila closing rate tak capai target? Okay, itu pada topik yang keempat, kita nak review balik semua benda dan kita nak tengok macam mana, apa cara yang kita boleh buat untuk kita troubleshoot the whole campaign structure tu lah. Itu pada modul yang pertama. Dan pada modul yang pertama ni juga saya akan berikan percuma profit calculator. Okay, profit calculator ni memang anda tak boleh dapat di tempat lain, sebab profit calculator ni saya custom khas untuk game plan WhatsApp leads. Maksudnya siapa yang main game lead generation dan close sale di WhatsApp, profit calculator ni adalah sesuatu yang bagi saya sangat-sangat mahal lah. Alright, so yang ni siapa-siapa yang dapatkan modul ni memang saya bagi secara percuma lah. Alright, so dalam videonya nanti saya ada link untuk dapatkan saya punya profit calculator. Itu pada modul yang pertama lah. Okay, modul kedua kita akan belajar pula macam mana kita nak bina skrip jualan. Okay, kita fokuskan bina skrip jualan ni kita nak close melalui WhatsApp lah. So bila kita closing dalam WhatsApp tu, ada bisnes yang closingnya memerlukan satu proses yang panjang. Contohnya
Kalau bisnes anda tu adalah bisnes servis yang harganya mungkin mahal, 3,000 ke atas, 5,000 ke atas dan mungkin 10,000. Okay, jadi sales proses tu dia panjang. Bila sales proses yang panjang, kita kena buat skrip jualan untuk setiap proses yang anda perlukan. Alright. So topik yang pertama, kita akan belajar flow dulu. Kita akan belajar flow jualan yang mempengaruhi pelanggan. So bila pelanggan start WhatsApp kita, apa flow pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Okay. Belajar bina flow jualan dulu. Setiap produk atau servis, flow jualannya berbeza. Okay. Produk yang harga 100, flow jualannya berbeza. Produk yang harga 3,000, flow jualannya berbeza. Sebelum kita mula bina skrip jualan, bina flow jualan dulu. So topik ni kita akan bincangkan macam mana kita nak buat flow jualan lah. Right. Dah ada flow jualan, baru kita masuk pada topik yang kedua adalah macam mana kita nak bina skrip jualan. Alright, bina skrip jualan. Apa nak cakap pada fasa introduction, macam mana kita nak present produk, macam mana kita nak buat product presentation, apa ayat yang kita nak guna untuk closing. So topik kedua kita akan bincangkan tentang macam mana kita nak bina skrip jualan lah. Topik ketiga, bila kita closing, of course rejection memang akan ada, tapi macam mana kita nak handle rejection tu. Bukanlah kita nak cerita tentang 100 rejection, bila kita bagi ayat ni 100 kita dapat close. Bukan, tapi kita nak mereduce, kita nak kurangkan orang tak membeli dengan cara kita handling rejection dengan cara yang betul. Okey, itu pada topik yang ketiga. Topik keempat, saya akan kongsikan kaedah-kaedah macam mana kita follow up pelanggan dan apa yang tak boleh ketika kita nak buat closing dan follow up. Itu pada modul yang kedua. 100% kita fokuskan kepada macam mana kita nak bina skrip jualan di WhatsApp. Itu pada modul yang kedua. Okay, modul terakhir, modul ketiga, baru saya akan kongsikan tentang perkara-perkara teknikal dan highly focus on Facebook Ads. Cara untuk kita dapatkan qualified leads. So, saya kongsikan dulu qualified leads ni apa. Ada setengah orang panggil dia adalah leads yang berkualiti lah. Bagi saya panggil dia qualified leads. Leads yang layak. Leads yang layak jadi kita punya prospek. Sebagai contoh, macam mana saya nak define qualified leads ni. Katakanlah anda jual product insurance. Okay, untuk dapatkan leads product insurance ni, mestilah anda nak leads yang layak untuk beli insurans, yang sesuai. Kadang-kadang bila kita buat iklan, kita dapat leads 10, tapi 7 hanya 5 orang daripada tu dah berpenyakit, ataupun 5 orang daripada leads yang masuk tu tak ada kemampuan. So kita tak nak bazir masa kepada leads yang tak qualified. Dia memang dah dapat leads, kadang-kadang leads tu memanglah murah, tapi dia bukan leads yang sesuai untuk produk kita. Dia bukanlah qualified leads untuk bisnes kita. Jadi modul 3 ni apa saya kongsikan? Yang pertama, kita nak macam mana dapat qualified list adalah saya nak kongsikan, nak ajar tuan-tuan macam mana kita nak cari marketing angle dalam membuat pemasaran. Ini penting. Sebab apa saya nak kena define marketing angle dulu, baru kita proceed kepada topik yang kedua. Baru kita dapatkan macam mana cara kita nak setting ads untuk dapatkan leads. Ada 3 cara yang saya kongsikan, dan 3 cara yang saya kongsikan ni tak ada yang menggunakan objektif traffic. So topik kedua ni cara setting ads untuk dapatkan leads. Ada 3 cara yang saya nak kongsikan. Bonus, macam mana kita nak dapatkan leads dengan TikTok ads. Okay. Topik 3, saya akan ajar tuan-tuan macam mana nak buat copywriting pukau pelanggan lah. So ni copywriting ni penting dalam iklan. Copywriting ni, bila kita sembang tentang copywriting, dia bukan setakat copywriting pada iklan. Okay, copywriting nak buat video, skrip video. So copywriting dalam landing page, copywriting dalam iklan. So topik 3 ni kita akan discuss macam mana kita nak buat copywriting yang boleh buatkan orang baca kita punya copywriting daripada headline sampai ke CTA. Alright. So topik keempat, topik keempat ni topik bagi saya agak mahal juga topik keempat ni, sebab ini adalah teknik yang saya gunakan sendiri.
hasil eksperimen sendiri. Setelah 6-7 tahun saya menjalankan Facebook Ads, dan kita dah spend lebih 7 angka dengan Facebook Ads untuk setahun yang lepas. Jadi topik yang keempat ni saya nak kongsi dengan tuan-puan macam mana kita nak susun kempen marketing kita dalam Facebook Ads tu, dia punya struktur iklan yang proven. Teknik ni macam mana kita nak buat orang membeli dalam masa paling lama dia hold kita adalah 30 hari. Struktur iklan yang proven. Okay, ini teknik 30 hari lah. Okay, itu sahaja apa yang saya nak kongsikan dalam modul ni. Alright, kita jumpa pada modul dan topik yang pertama.